بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih kepada Tuan Pengurusi Majlis. Kita doakan supaya Tuan Pengurusi panjang umur, murah rezeki, tetap iman. Amin. Seterusnya yang diraikan dhaif-dhaif terhormat, Tuan Pengurusi, Tuan Abdul Rahman, Tuan Pengurusi Masjid Faizin, dan juga semua dhaif-dhaif terhormat dan juga imam yang saya kasihi. Semoga tuan-tuan yang memegang tampuk kepimpinan dikurniakan Allah nampak yang benar itu benar, mudah mengikutinya. Nampak yang salah itu salah, mudah menjauhinya. Dengan cara itu, insya Allah, Taman Rambai Impiana, Idaman, bukan impian, idaman. Taman Rambai Idaman dipandu ke arah diridhai Allah, insya Allah. Amin. Seterusnya, kepada tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, abang-abang, bapak-bapak, kakak-kakak, muslimin muslimat, semua yang ada dalam majlis hari ini, kita doakan yang pertama supaya Allah sudi ampunkan dosa kita semua. Amin. Yang kedua, kita doa supaya Allah sudi untuk matikan kita dalam hati yang baik. Amin. Yang ketiga, kita doa supaya Allah sudi menerima semua amalan kita. Sembahyang maghrib tadi pun sama, dan amalan kita di bulan Ramadan yang lalu. Walaupun kita semua tahu amalan kita tak cantik, tak mana pun, harap Allah sudi terima. Amin. Dan yang keempat, kita doa supaya Allah sudi menjemput kita lagi ke Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Amin. Saya nak mula dengan satu soalan yang tak logik lah, tapi tanya ajalah sebagai mukaddimah. Semua sihat ke? Tapi cara jawab macam sakit. Semua sihat ke? Dia tak logik lah soalan tu, Tuan Pengurusi. Sebab kalau tak sihat tak boleh main. Tapi sebagai mukaddimah lah, nak mula tanya. Jadi selamat berkenalan. Saya diberikan tajuk hari ni. Tak tahu ada tajuk. Tajuk hari ni diberikan saya, tajuk dia besar. Luah cabaran umat Islam masa kini. Itu tajuk kita. InsyaAllah
ruang masa sejam ni saya guna untuk saya hurai sikit ilmu yang saya tahu supaya ada manfaat, insyaAllah. Boleh? Khair. Jadi marilah sama-sama sebelum kita pergi dengan lebih jauh, kita mulakan dengan pembecih niat dulu. Kata guru kami, almarhum Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, mengaji ilmu ni kena ada 3 niat, dan tak mau ada 3 niat. Kena ada 3 niat ni, tapi tak mau ada 3 niat ni. Apa niat mengaji ilmu? Nombor 1 sekali, mengaji ilmu. Abang nanti kalau nak duduk tau, berdiri lama lengoh. Sama abang pun sama, duduk tak ada masalah. Duduk bukan bermakna lemah tau. Niat yang pertama mengaji kerana Allah, untuk menghilangkan kejahilan diri kita. Ini kata arwah Datuk Ismail Kamus. Yang kedua, mengaji ilmu untuk mengamalkan ilmu yang kita mengaji. Yang ketiga, kita mengaji ilmu tujuannya untuk mengajak orang yang tak tahu. Ini 3 niat ni kena ada. So tanam siap-siap dalam hati kita. Boh siap-siap. Okey, kena ada 3 niat ni. Tak mau ada 3 niat lain. Apa dia? Pertama, mai mengaji sebab nak sombong. Tak mau sombong. Tak mau sombong. Yang kedua, tak mau mai mengaji ilmu untuk berlawan dengan orang alim. Jangan mai nak berlawan dengan orang alim. Tak kena. Tak kena. Yang ketiga, jangan mai mengaji ilmu tujuannya untuk memperbodohkan orang-orang yang tak tahu. Jangan mai macam tu. Okey? So 3 niat ni tak mau ada. Adakan 3 niat ni dalam hati kita. So dengan niat ni, mai kita mula untuk nak baca surah Al-Fatihah. Kita niatkan bacaan Al-Fatihah ini dihadiahkan kepada junjungan Nabi SAW, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda, dan sekalian kaum muslimin muslimat, khusus kepada ahli qaryah surau sahabat dia oleh Al-Muttaqin, surau Al-Muttaqin, dan juga qaryah Masjid Al-Faizi, semua yang kepada ayahanda dan bunda tuan-tuan muslimin muslimat semua sekali. Dan niatkan dengan Fatihah ni juga supaya coronavirus tak ada, ataupun siapa yang kena Allah bagi sembuh, atau siapa yang tak kena jangan kena, berkat Al-Fatihah ini. Dan Allah mudahkan urusan dan kurniakan kita pemimpin-pemimpin yang tawadhu' dan zuhud dan bertakwa. Dengan yang demikian itu rahsia surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. آمين. Saya seronok main belakang. Hari ini bertambah lagi satu sebab kenapa saya seronok main belakang. Sebab yang pertama, dan ini bukan sebab yang tambah lah Haji Rahman, kan? Ini sebab yang original. Pasal apa saya suka main belakang? Pertama, Tok Wan saya belah mak saya daripada belakang. Tok Wan saya belah mak saya, mana bapa mak saya, Tok saya daripada belakang.
Yang kedua, kawan saya duduk di Melaka. Tu pada kameraman tu, kawan baik saya tu, nama dia Tirmizi. Tu baju putih tu. Tu kawan saya tu. Dia orang Melaka, duduk tahu sini. Kalau tuan-tuan tengok saya punya rancangan TV tu kan, ada kamera cantik-cantik tu, dia lah orang dia. Yang ketiga, hari ni tambah satu lagi. Saya suka main Melaka. Sepupu saya kahwin dengan orang Melaka dalam sini. Dia ada dalam ni dengan tuan-tuan. Pak dia, adik ayah saya, ada dengan tuan-tuan dalam ni. Itu seronok saya main Melaka, menghubungkan silaturahim. Jadi hari ini kita nak baca satu tajuk besar, cabaran umat Islam masa kini. Saya bukan orang yang cerdik nak cerita, tapi boleh gagah lah, cuba-cuba. Jadi saya minta izin baca satu hadis dulu lah. Satu hadis Nabi, hadis yang kedua daripada hadis 40 Imam yang dikumpulkan oleh almarhum Tuan Guru Syekh Fahmi Zamzam. Syekh Fahmi Zamzam. An Ummul Mu'minin qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fi daraini amin. Berkata pengarang, iaitu Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullah, semoga Allah mewangikan kubur beliau. Kalau siapa ada internet nak tengok kat handphone boleh juga, sebab hadis kedua, hadis akhir zaman ni ada aja masyhur dia. An Ummul Mu'minin Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha qalat إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بأصبعيه الإباهم والتي تليها. Nabi buat lagu tu dengan ibu jari, dengan jari telunjuk Nabi buat lagu tu. Nabi buat mudawwah, buat bulat lagu tu. Faqultu ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun? Qala na'am idza kasura al-khabathu. Muttafaqun alaih. Hadis Imam Bukhari dan Muslim. Atau kama qala sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. So hadis ni Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, beliau ni baru je meninggal dunia, salah seorang ulama hadis yang ada di negara kita dulu. Beliau antara orang yang alim. Ramai orang-orang yang alim di negara kita ni semuanya belajar daripada Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Ramai alim orang ni. Tapi rugilah kalau sini tak sempat jemput. Rugilah, beliau dah baru meninggal dunia. Syekh Ahmad Fahmi Zamzam ni, beliau subhanallah meninggal beliau sebiji, tuan pengurusi, sebiji seperti doa yang beliau nak. Syekh Ahmad Fahmi Zamzam beliau minta doa, ya Allah, matikan aku umur 63 dan matikan aku di bulan Rabiul Awal. Beliau meninggal dunia bulan Rabiul Awal umur 63. Ni pengarang kita ni. Orang Malaysia, orang Asia Melayu kita. Orang Melayu kita dukung Kedah. Dukung Kedah. Dengan kealiman beliau mengumpulkan 40 hadis tentang akhir zaman. Jadi saya tak boleh ceritalah cabaran zaman ni kalau tak baca kitab ni. Jadi sebagai mukadimah saya baca dulu. So kata Syekh Fahmi Zamzam, daripada Ummul Mu'minin, ibu kita. Semua isteri-isteri Nabi ibu kita. Sebab dalam Quran Allah sebut
wa azwajuhu ummahatukum, dan ibu dan istri Nabi ibu kamu. Nabi sebut dalam hadis, dan Allah sebut dalam Quran, wa azwajuhu ummahatukum, dan istri Nabi adalah ibu kita. So hadis ni baik daripada ibu kita. Ibu kita yang mana satu ni? Nama ibu kita Zainab binti Jahshi. Ini salah seorang daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Majlis kita ni duduk kat luar, kalau dengar selawat kat Nabi, selawat kuat sikit, baru nampak izzah sikit. Orang kampung tengok pun kata, oh bagus dengan mereka ni, baru nampak best. So isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagu tu syok semangatlah nak cerita. Bernama Sayyidatuna Zainab binti Jahshi radhiyallahu anha wa ardhaha. Dia ada di rumah dia. Bila dia ada dekat rumah dia, tahu-tahu dia kata, qalat Sayyidatuna Zainab binti Jahshi kata, qalat, dia berkata, inna nabiyya, sesungguhnya Nabi pada suatu hari, dakhala alaiha fazi'an. Nabi mai masuk dalam rumah tu, Nabi mai dalam keadaan fazi'an. Fazi'an ni Nabi mai macam diulang alik dulu. Macam kalau bahasa kita tuan pengurusi dia macam serabut. Nabi macam serabut. Nabi cemas. Dia masuk ulang alik. Lepas tu Nabi terus kata, sambil diulang alik tu Nabi kata, la ilaha illallah. Macam kita lah. Bila budak-budak buat la ilaha illallah, budak ni. Macam itulah lebih kurang. So Nabi kata, la ilaha illallah, wailul lil Arab. Celakalah orang Arab. Dah. Siapa Nabi duk kata celaka ke orang Arab? Belum saya kata tiba-tiba. Nabi kata, celakalah orang Arab. Maknanya Nabi tengah gusar. Hati Nabi susah hati. Nabi kata apa? Wailul lil Arab, celakalah bagi orang Arab. Tapi ulama syarah dekat sini, bukan orang Arab saja nah, termasuk orang Islam kita ni semua, hak Melayu ni pun kena juga sebenarnya. Nabi kata celakalah untuk orang Arab, termasuklah orang Islam hak lain. Pasal apa? Pasal min syarri qad iqtarabah, daripada cabaran hendak mai ke depa. Nabi sebut. Nabi dengan kita pisah berapa lama? 1443 tahun. Betul? 1443 tahun. Tapi Nabi boleh habang dah siap-siap dengan kita. Cuba tengok hari ni. Maafkan saya nak tuan-tuan, tapi sebab ada kat Melaka, saya tak risau. Melaka jenis geng-geng hau-hau. No problem lah, mana tak ada masalah. Kalau saya kata, cuba tengok hari ni. Celaka tak celaka umat orang Islam hari ni? Celaka. Kerana dia tahu. Saya bukan nak ajak orang untuk duduk bagi. Tak. Saya nak abang kata Nabi sebut walaupun 1443 tahun. Kena. Nabi kata apa? Wailul lil Arab. Nabi masuk satu hari, Nabi masuk rumah Sayyidatuna Zainab binti Jahshi, isteri Nabi, ibu kita. Nabi masuk, Nabi duduk jalan betul. Nabi duduk jalan tu. La ilaha illallah. Celakalah untuk orang Arab, termasuk kita orang Islam semua sekali, kata ulama syarah begitu. Termasuk kita semua sekali. Apa dia? Celaka. Pasal apa? Kepada min syarri qad iqtarabah, kepada ni cabaran hak mai ke depan nak jumpa depa. Benda tu ada, tapi depa buat tak tahu lagi. Benda tu nak mai dah, tapi depa buat tak tahu lagi. Kalau Nabi boleh tahu, takkan kita tak tahu? Nabi 1400 tahun jauh daripada kita. Tahu-tahu Nabi boleh tahu benda tu dan Nabi habang kita. Tahu kita mau boleh doa Allah, tak ada apa. Aish, pelik. Tu Nabi marah tu. Nabi kata, la ilaha illallah, wailul lil Arab. Pasal sebab apa nak mai ke depa ni? Pasal apa? Nabi habaq. Nabi bagi garis julat dia tu. Nabi bagi pasal apa tu yang kata nak mai tu dia. Nabi buat jari lagu tu. Nabi kata apa? Nabi sambung. Nabi kata apa? Futihal yawma min radmil Ya'juj wa Ma'juj. Hari ini tembok Ya'juj dan Ma'juj dalam suratul Kahfi yang dibina oleh Zulqarnain.
1400 tahun sudah, 1400 tahun sudah, hadis Imam Bukhari Muslim, hadis sahih, muttafaqun alaih, hadis yang paling sahih yang ada kita baca hari ini, hadis ni sebab muttafaqun alaih. Nabi kata, futi al-yaum, hari ini, hari itulah masa Nabi duk cakap 1400 tahun sudah, futi al-yaum, hari ini telah terbuka dinding Ya'juj Ma'juj, ada duk korek tu, dah terbuka besar ni. Nabi buat besar ni tu dia habaq dulu. Nabi kata besar ni, maka ibu kita Ummul Mukminin cerita kat kita besar tu besar mana. Dia habaq kata Nabi ambil ibu jari dan juga jari lepas dia, ibu jari dengan jari lepas dia, Nabi buat lagu tu. Besar ni lah kita dapat kan, boleh buat besar lagi tak boleh dah lah, besar ni lah tak ni mana boleh cantum, tak boleh pergi besar lah besar. Kata ibu kita Ummul Mukminin Sayyidatuna Zainab binti Jahsh, dia kata besar ni Nabi buat lagu tu 1400 tahun sudah. Setengah ulama kata mungkin gamaknya lah ni mungkin dah besar lagu tu. Saya tak kisah besar lagu mana, tapi cerita dia Ya'juj dan Ma'juj boleh keluar. Itu cerita dia. Maknanya, kalau Ya'juj dan Ma'juj boleh nak keluar, apa yang duduk di antara kita dengan Ya'juj dan Ma'juj nak main, Ya'juj dan Ma'juj nak main, dia nanti keluar. Tak tahu bila. Mungkin lagi 200 tahun. Mungkin lagi 100 tahun. Mungkin. So, daripada kita dengan 200 tahun tu, apa yang ada pasti akan berlaku. Itu cabarannya tu. Saya akan sebutlah satu-satu. InsyaAllah. Ini pun dah setengah jam lah. Ini pun dah setengah jam. Dia juga nak beri. Sampai insyaAllah saya cerita menunggu. So Nabi kata, hari ni, hari yang aku nak sebut ni, Nabi kata, kat Siti Sayyidatuna Zainab binti Jahsh, Nabi kata, dekat Siti Zainab, Nabi kata, hari ni aku sebut ni, lubang tembok Ya'juj Ma'juj dah terbuka besar ni. Nabi kata lagu tu kat Sayyidatuna Zainab. Sayyidatuna Zainab cerita kat kita, hak masa Nabi kata besar tu Nabi buat lagu ni. Lepas tu aku tanya, kata Siti Sayyidatuna Zainab, kata apa? Kemudian aku tanya, faqultu, kata aku, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anahliku wa fina salihun, kami tetap akan jadi binasa celaka macam tu walaupun di kalangan kami ada orang soleh. Ini penting ni ayat ni. Sebelum nak masuk cabaran, sebelum saya nak urai cabaran umat masa kini, umat Islam masa kini, sebelum nak syarah tajuk tu Tuan Murzi, sebelum nak pergi ke situ, hadis ni penting dulu. Cuba tengok isteri Nabi punya alim lah, isteri Nabi tu. Kata apa? Ibu kita kata apa? Anahliku, ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun, kami semua akan tetap binasa walaupun ada orang soleh di kalangan kami. Apa maksudnya? Satu yang kita boleh faham, orang soleh ni boleh menyelamatkan kita. Tapi bayangkan bila mai kepada zaman Nabi, akan tetap jadi binasa walaupun orang soleh ramai. Kalau orang soleh ramai pun tetap binasa, kalau orang soleh tak ramai, tunggah terih lah. Tunggah terih. Habis. Sebab tu tuan-tuan tolong imarahkan surau tuan-tuan. Ini saya pesan lah. Sebab ni sebut lah. Bukan saya yang hadis lah. Tuan-tuan, tolong imarahkan surau. Tanda orang soleh, dia suka main surau. Saya cakap ni bukan saya tahu tuan-tuan main ke tak. Ni, bila baca hadis, boleh faham tak? Boleh faham tak? Bukan maksud saya tanya ni, saya tahu ke tuan-tuan ramai ni? Tak, saya tak tahu apa. Tak tahu, saya berumai tengok. Cuma saya pesan sebab dia sebut, kami semua tetap akan binasa walaupun kami ni ada orang soleh. Nabi kata, na'am, ya, kamu semua akan binasa juga, jadi celaka, jadi binasa walaupun orang soleh banyak. Kalau kejahatan terlalu banyak. Ni dalam taman Tosaf Hijau kita contoh dalam ni je. Tuan-tuan, kalau hak geng-geng main masjid ni surau lah, surau boleh buat Jumaat ni ada ni. Kalau geng-geng main surau lebih kurang
lebih kurang. Maksudnya, ayat yang macam kalau orang yang main surau kurang daripada orang yang duduk lepak, oh bahaya. Tapi Nabi sebut bukan saya. Sebelum nak masuk tajuk cabaran. Sebab nak masuk cabaran, dia kena ada perbezaan macam tentera lah. Betul tak? Dalam fungsi dalam ajaran betul kan? Kita nak pergi perang, kita kena tengok kita punya dulu. Boleh tak boleh makan. Betul tak? Macam geng serta Melayu Bukit Kepung. Tu polis kan? Macam ni hak yang tu, Lahad Datuk dulu. Betul? Kita kena tengok dulu, kita mampu tak mampu. Mampu baru kita terjun masuk. Kalau tak mampu tak boleh, betul? So sekarang ni sama juga. Taman ni nak selamat, kena tengok mampu tak mampu. Tak mampu, kita kena bersedia. Bila-bila saja taman kita akan binasa. Orang akan mula buat kecurian dalam taman kita. Dia akan mula ada orang berlumba dalam taman kita. Akan ada orang buli dalam taman kita. Dia akan dah. Sebab kita punya preparation kuat. Tu. Itu saya tengah abang ada punya formula yang Nabi sebut dekat kita. Boleh faham? Kalau lah hadis ni saya baca tempat lain, sama juga saya akan sebut benda yang sama. Ni saya ajak semua ni, ibu-ibu especially lah. Ibu-ibu yang ada di belakang, ibu-ibu yang saya mulakan, ibu-ibu especially lah. Sebab ayah-ayah kerja, ibu-ibu adalah antara tulang belakang. Dalam kata-kata ulama disebut al-ummu madrasatun iza a'adattaha a'adatta syaban tulal i'raq. Orang perempuan ni seperti sekolah. Kalau kita lengkapkan sekolah ini, maka dia akan menghasilkan generasi yang luar biasa. Semua ulama-ulama terror, kebanyakan mak mereka semua terror. Contohnya Imam Syafi'i. Saya lagi lah itu saya cakap. Saya lagi. So sebagai mukadimah hadis ni ada mukadimah. Bagai mukadimah, saya nak sebut pada tuan-tuan, tajuk hari ni bukan reka. Tajuk hari ni Nabi sebut. Nabi kata, ke depan akan berlaku cabaran. Sebab Ya'juj Ma'juj punya lubang besar ni dah terbuka zaman Nabi 1444 tahun sudah. 1443 tahun sudah. Besar ni. Mungkinlah ni dia main besar ni. Kan besar mana tak tahu. Tapi ada besar ni. Okey. So, point dia Nabi nak bagi tahu, kalau lubang tu dah ada, makna Ya'juj Ma'juj boleh keluar. Bila Ya'juj Ma'juj boleh keluar, dia akan sangkut kita dengan hadis Imam Muslim tentang fitnah nanti waktu hari nak kiamat. Ya'juj Ma'juj akan keluar, dia akan makan orang. Tak tahu sama ada makan iman ke makan orang betul, tak tahu. Tu ulama kata dua-dua boleh jadi. Kemudian sekali lagi akan main angin tiup dia. Nabi Aisyah doa, angin main tiup sekali lagi. Dia ada macam penyakit macam resdung. Dalam hadis disebut penyakit hidung. Tak tahu lah sesemua ke apa, tak tahu lah COVID ke apa, tak tahu lah. Tak tahu. Dia kena kat Ya'juj Ma'juj saja. Orang beriman semua tak kena. Dia kena, dia semua mati. Mati, tengok bergelimpangan. Dia tuan buka hadis Imam Muslim. Kita buka hadis Imam Muslim. Kemudian tengok luar penuh Ya'juj dan Ma'juj ni. Allah nak berjalan pun dalam hadis tu kata tak boleh nak berjalan. Nabi Isa tak boleh nak berjalan sebab penuh Ya'juj Ma'juj. Punya banyak dia. Tuan-tuan buka hadis Imam Muslim baca. Tak tahu? Dia kata tak boleh nak jalan. Jadi Nabi Isa dah berjalan jenuhlah nak angkut seorang-seorang. Maka Nabi Isa angkat tangan. Sebab Ya'juj Ma'juj adalah daripada kalangan umat Nabi Muhammad. Maknanya dia orang lah. Okay? So dia mati banyak. Lepas tu Nabi Isa akan doa pula lagi sekali. Ya Allah, tolong saya bersih bumi ni penuh. Lepas tu saya lagi mai burung. Nabi sebut dalam hadis tu. Mai burung. Besar tengkuk unta. Burung tu besar tengkuk unta. Tak tahu besar. Tengkuk unta tu besar tu. Burung tu mai. Dia cekau mayat Ya'juj Ma'juj. Dia angkut di mana tak tahu. Hilang. Lepas tu Nabi Isa doa banyak lagi sekali. Allah Ta'ala buat turun main hujan. Bersih balik. Baru mula pentadbiran Nabi Isa. Boleh faham? So bila kata Nabi Isa Ya'juj Ma'juj punya lubang buka. Mana dia akan main? Bila dia nak main, apa benda yang nak berlaku di antara dia nak main dengan kita, mesti akan berlaku. Tapi Nabi rasa sedih. Lepas tu Nabi kata, La ilaha illallah. Mereka ni, aku doa abang daripada buat tak tahu. Itu Nabi doa abang tu. Sebab Nabi abang dekat kita, main duduk dengan surau. Kita lepak macam, tak apa, tak main surau, tak apa. Itu masalah. Itu cerita dah, boleh faham tak? So, baik, kita sambung perbincangan kita, insyaAllah. So, sekarang ni kita tahu,
Okey, tajuk kita betul. Jom kita urai satu-satu. Boleh kata awal lagu ni? Boleh, tuan-tuan faham tak? Faham tak? Saya urai macam ni, okey? Boleh? Okey. Okay, jom kita urai sama-sama. Okay, nombor satu, cabaran. Cabaran ni apa? Cabaran ni benda kita berlawan. Kalau satu orang kata, saya cabar kamu, maknanya dia nak lawan. Orang Melaka tak boleh, tengok orang Melaka punya, don't mess with Melaka. Kacau, itu kira cabaran, tak boleh cabar lah, betul tak? Pantang dicabar, betul. Ni semua darah hang tuah orang ni, betul. So, kira sekarang Melaka, kalau pipi, saya cabar kamu, kita kata begitu. Maknanya apa? Saya nak lawan kamu, betul? Letak ayat. Ini macam nak suruh gila. Alhamdulillah, masih ada. Cabar maknanya lawan. So, kalau cabar maksudnya berdepan. So, kalau kata cabaran, maknanya benda yang nak main berdepan kita. So, kalau kata orang main kat sini, kita akan main kat sini. Kalau dunia berjalan macam ni, kita akan berjalan lagu ni. Boleh faham tak? Itu maksud cabaran. So, umat Islam dia ada benda yang dia kena bawa, tapi berlawanan dengan apa yang ada dalam dunia hari ini. Dunia hari ini banyak hiburan, kita boleh berhibur, tapi ada limitasi dia, ada had dia. Boleh faham adik-adik? Boleh faham tak? Orang bagi kita boleh menyanyi, tak salah, nyanyi boleh, tak ada masalah, tapi ada had dia. Sama juga, jangan menyanyi saja, bacalah qasidah elok-elok, qasidah ada banyak, baca qasidah sama puji Nabi. Itu sebaik-baik lantunan bila kita puji Nabi. Boleh kan? Apa qasidah kat sini apa yang syok baca sikit. Biar Hafiz, apa sih? Hamba suka apa? Takkan hamba main sia-sia je. Baca qasidah sikit. Apa? Qasidah apa selalu baca? Tuan-tuan ikut saya. Saya baca dulu tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh ikut tak? Boleh ikut, senang. Semua boleh ikut. Saya baca, tuan-tuan ikut. Boleh faham Allahumma. Allah lembiknya. Sekali lagi. Allahumma. Kuatlah sikit lagi. Mohon saya pernah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, cantik. Saya suka semangat tu. Okey, kali ni kita buat ikut hak saya tunjuk. Ikut kemah. Okey, saya tunjuk ni kemah ni bunyi. Kita tengok hak mana betul-betul kuat lah. Dia kata mampu dah hak ujung ni menang. Kita cuba. Kemah ni dengan kemah ujung lah sekali lah satu geng. Kemah ni dengan kemah belakang. Kemah ni dengan kemah ujung. Okey Nah. Ini semua dulu lah. Saya baca. Ikut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Muhammad. Okey, kali ni kita buat lain pula. Kalau selama ni kita sebut dengan mulut, hari ni sebab saya tak boleh nak dengar sangat suara perempuan, jadi hari ni kita buat dengan bahasa OKU, isyarat pakai tangan. Okey? Selama ni kalau tuan-tuan selawat bermulut, hari ni saya bukti depan tuan-tuan, depan padang mahsyar esok, tangan tuan-tuan akan berkata depan Allah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ni tangan tuan-tuan akan kata, ya Allah, kami biasa sekali selawat kepada Nabi-Mu menggunakan isyarat tangan. Hari ni saya akan bagi tuan-tuan. Boleh ya? Okay, kita buat sama-sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tengok saya dulu. Allahumma. Itu isyarat dah. Tengok dari sini. Allahumma. Cuba buat. Salli ala. Tarik mic kat kita je. Salli ala. Cantik, cantik. So, Allahumma. Cuba. Salli ala. Ya, bukan betul-betul. Tarik lagu ni. Lagu ni. Okey, salah. Sayyidina dulu betul. Ni, dua tangan dulu. Tarik ni kuat atas betul. Sayyidina. Cuba. Aywa, tamam. Muhammad, dia saya itu, saya buat selawat ni, saya ambil daripada Ustaz Nizam. Ustaz Nizam Arifin Al-Banjari. Ustaz kalau Tuan Haji Abdul Rahman dan masjid, kalau nak jemput Ustaz Nizam ni antara yang bagus. Dia panggil geng qasidah dia pakai baca, dia rancak. Saya seorang minta support tak boleh. Minta support tak boleh. Jadi saya main seorang. Saya ambil selawat ni daripada dia. Jadi bila saya belajar bahasa isyarat, nak menambahkan yakin, hari saya ceramah satu hari, ada orang OKU punya instruktor kat depan ni. Dia ada. Jadi saya kata kat dia, "Madam, saya nak baca selawat OKU. Madam tengok betul tak betul." So dia kata, dia buat lagu ni kat saya. Dia buat betul. Saya kata, "Nyau-nyau pula." Saya kata, "Awak nyau-nyau kat saya." Dia kata, "Bukan. Ni maknanya boleh." Oh, okey, boleh. Maknanya dia nak tengoklah saya buat. Kami buat lah. Lepas tu mai dekat Muhammad, saya tanya dia, "Muhammad macam mana?" Dia kata, "Muhammad ni begitu. Ibu jari ni duduk tangan dagu kita ni, janggut. Tolak di depan begitu. Muhammad." Lepas tu saya teringat Ustaz Nizam kata, tarik main kat hati syok sikit sebab Nabi Muhammad duduk kat hati. Tu saya tanya dekat dia, boleh tak kalau kita buat begitu? Sini, tolak, tarik main duduk kat hati. Dia kata, "Miau-miau." Dia kata begitu. Mana boleh ya? Dia kata, "Miau tu." Oh, okey. So saya Muhammad, kita akan buat begitu. Muhammad. Boleh ya? Sebab Nabi bagi duduk kat hati kita. Boleh ya? Allahumma. Cuba. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau tuan-tuan tengok lagu apa nama tu? Upin Ipin, Sayyidina Abu Bakar. Kan ada Hana buat OKU kan. Sayyidina Abu Bakar, sahabat karib Rasulullah dia buat lagu tu. Cuba korang tengok. Sama lagu ni, tapi kita lain. Kita ni, mari duduk tang sini balik. Okey, boleh ya? Okey, jom sama-sama sedia lah. Allahumma li ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina
Muhammad. Lancar kalau tuan-tuan. Tengok, cuba buat sendiri. Kita tengok. Okey, sedia. Allahumma salli ala. Gagau tangan lah. Dia gagau dah. Sayyidina Muhammad. Lagi sekali. Dia penutup imam pula kena dah. Oh, tak jadi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya ambil. Wahai Allah, dengarkanlah selawat kami, cinta Rasulullah, surah muttaqin, cinta Rasulullah, taman apa ni? Taman Rambai, cinta Rasulullah, kami semua cinta Rasulullah, Ustaz dan juga cinta Rasulullah. Semua sekali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudahkan kami belajar hadis Nabi, amal hadis Nabi dalam hidup ini, agar kami peroleh syafaat dari Nabi Muhammad, syafi'ul ummat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tutup. Allah salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi. Seronok kan? Kata muji Nabi best. Puji Nabi seronok. Ni Nabi ajak kita hidup dia ada cabaran. Saya cerita tuan-tuan, cabaran umat Islam yang paling saya risau, nombor satu, dia pecah dua. Satu daripada orang Islam sendiri dalam Islam, yang kedua daripada luar Islam. Daripada dalam Islam, yang saya nak highlight dekat sini adalah fahaman Khawarij yang keluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang ni saya nak semua yang ada tolong berhati-hati dan pegang sungguh-sungguh. Saya bagi dekat tu loh, ke-9 lah. Oh, tak ada jam. Ini pangkak. Mana kita go? Jangan. Itu kemahri tahu. Geng tablik pun sering tu. Kalau kita malu tu. Dari. Kita kena selip geng tablik lah. Mereka pun gash sekejap ya. Kita kata 9-10 orang lah. 9-10 kita mayang. Lama-lama buat apa kan. Nombor satu, tengok saya semua. Ini penting. Abang, tengok saya ni.
Yang muda-muda tengok saya. Sebab nanti kalau dekat sekolah susah nak faham, kalau cikgu ajak, sini saya nak ajak elok-elok. Dengar elok-elok. Kakak pun dengar. Islam, bila sebut cabaran, dia berdepan. So kita bawa macam ni, pasti akan ada orang yang bawa macam ni banyak. Dan Nabi bagi tahu dalam satu hadis, Nabi kata umat Yahudi terpecah kepada 71 golongan, 70 sesat, 1 betul. Nasrani terpecah 72, 71 sesat, 1 betul. Umat aku terpecah 73, 72 sesat, 1 betul. Ma'ana alaihi wa ashabi. Yang betul itu, aku dengan para sahabat ada pada dia. Semua sepakat ahli sunnah wal jamaah. Mana kita nak tahu? Buah simple saja. Ambil hadis Jibril. Hadis yang kedua daripada hadis Arba'in Imam An-Nawawi. Yang ni nak pesan lagi sekali juga. Tuan-tuan, surau kena baca hadis 40 Imam An-Nawawi. Sebab Imam Nawawi di muqaddimah dia bagi tahu, aku menghimpunkan 40 hadis asas agama. Sebab tu hari ni kita cacat marba. Kita tak baca asas agama kita. Baca hadis 40 Imam Nawawi di sini supaya jadi bekal untuk kita sampai bila-bila. Imam Nawawi ni siapa dia? Saya tanya sikit. Okey, Imam Nawawi ni namanya Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam Nawawi lahir pada tahun 631 Hijriah, wafat pada tahun 676 Hijriah. Maknanya umur Imam Nawawi 45 tahun. Ibu Imam Nawawi dibesarkan oleh ibu dia. Ibu dengan ayah dia, Masya Allah, luar biasa. Masa umur Imam Nawawi 7 tahun. Masa umur Imam Nawawi 7 tahun. Boleh buka dalam manaqib Imam Nawawi. Nanti balik baca ni. Adik-adik idolakan Imam Nawawi. Imam Nawawi power. Kalau bahasa ni orang kata power gila-gila. Power. Bukti dia power tak power. Dalam sejarah hidup dia, biografi dia, Imam An-Nawawi biasa kata, baqaitu sanatai la adha'u jambi 'ala al-ardi. Biasa masa aku ghairah belajar di Baghdad, Iraq. Masa aku belajar di Iraq, ghairah. Masa tu kan Iraq kan gudang ilmu kan, banyak ilmu orang kan. Apa kata Imam Nawawi? Baqaitu sanatai la adha'u jambi 'ala al-ardi. Biasa masa aku ghairah belajar ilmu, 2 tahun aku tidak letakkan belakang aku di lantai. Maknanya apa? 2 tahun tak tidur. Boleh tak? Kita tak boleh buat ya. Imam Nawawi yang bagi kita. Imam Nawawi adalah striker mazhab Imam Syafi'i. Tuan-tuan buka aja mana-mana fiqh mazhab Imam Syafi'i, hujung belakang qaul mu'tamad Imam An-Nawawi. Qaul mu'tamad Imam Nawawi. Qala An-Nawawi. Tuan-tuan punya puasa, tuan-tuan punya haji, buku haji, Imam Nawawi punya. Semua yang kita buat, Imam Nawawi punya. Dia striker mazhab Imam Syafi'i. Imam Nawawi. Power. Semua karangan dia jadi panduan umat. Satu, syarah kepada hadis Imam Muslim. Semua orang pakai. Pilihlah tak mana seluruh dunia, orang akan pakai Imam Nawawi ni. Dia yang tulis syarah Imam Muslim. Satu. Kalau ada ulama dalam ni, mereka pun akan membenarkan saya. Nombor 2, kitab Riyadhus Salihin li Imam Nawawi. Semua masjid, semua surau confirm ada. Nombor 3, Al-Azkar li Imam Nawawi. Imam Nawawi karang kitab Al-Azkar. Yang keempat, hadis Arba'in Imam An-Nawawi. Kata ulama apa dia? Seolah-olah Allah menggambarkan, Allah menerima kealiman Imam Nawawi itu, memelihara kitabnya walaupun sudah 800 tahun sampai ke hari ini. Tak ada ke orang mengarang hadis 40 ni? Semua dalam ni hadis 40. Tapi masyhur dekat kita saja.
Kita pergi dekat tempat lain, kalau kita tanya universiti, amal mengaji hari 40, dia tak mengaji 40 Imam An-Nawawi. Pergi dekat Mesir, mengaji dah hari 40, mengaji 40 Imam Nawawi. Pergi dekat Rusia, amal mengaji dah hari 40, mengaji 40 Imam Nawawi. Seluruh dunia akan baca kitab hadis Imam An-Nawawi. Dia power Imam Nawawi. Susunan dia 40 hadis tu, dia kata apa? Aku menghimpunkan 40 asas kepada agama. Sebab tu saya minta pesan, tolong untuk asas mereka semua yang muda-muda ni, bacalah hari 40 tahun sini. Mesti baca. Simple. Tengok saya beritahu. Hadis kedua, hadis Jibril. Suatu hari kata Sayyidina Umar, daripada Umar radhiyallahu anhu wa ardah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardah, qala, bainama nahnu julus 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, tajuk kita cabaran, betul eh? Cabaran pertama saya kata apa? Untuk orang Islam, masalah dalaman orang Islam tu sendiri. Apa dia? Khawarij. Orang yang keluar daripada ahli sunnah. So sekarang kita nak tahu ahli sunnah tu apa dia? Apa pegangan dia? Jom tengok hadis nombor 2. Tengok dia elok. Apa yang saya sebut. Kata Sayyidina Umar, bainama nahnu julus 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana kami duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba mai satu orang lelaki. Ja'a rajulun, ada satu orang lelaki. Syadidun bayadu thiyab. Baju dia putih melepak, cantik. Wasawadu sya'r, dan rambut dia hitam berkilat. Ni yang pertama saya beritahu dulu. Seorang lelaki, dia keluar mai, baju dia putih cantik, rambut dia berkilat hitam elok. Dia mai duduk depan Nabi. Dia lalu celah para sahabat. Para sahabat, Sayyidina Umar dia ada sebelah kiri Nabi, Sayyidina Abu Bakar dia ada kanan Nabi. Dia main-main, dia keluar-keluar, dia main-main, dia duduk depan Nabi. Lutut dia kata apa? Sayyidina Umar kata, rukbatan ila rukbatihi. Lutut dia bertemu lutut Nabi. Tu, rapat lagu ni, lutut, lutut. Wa kaffaihi ala fakhidaihi, dan tapak tangannya duduk pegang paha Nabi. Dia tegang lagu tu. Kemudian dia tanya dekat Nabi, akhbirni anil Islam. Dia bagi tahu dekat Nabi, tolong bagi tahu dekat aku apa itu Islam. Nabi habaq syahadatu an la ilaha illallah, dirikan sembahyang, puasa, zakat, haji 5. Dia kata, saddaqta, kamu betul. Dengar elok dulu saya baca. Saya nak ulang balik. Bagi tahu kat aku apa Islam. Nabi sebut rukun Islam 5. Syahadah, sembahyang, puasa, zakat, haji. Tu. Syahadah tadi. Syahadah kita tidak sah kalau hanya kita kata la ilaha illallah. Kita kena sambung belakang dia, Muhammadun Rasulullah. Pasal itu saya suruh tuan-tuan sebut nama Nabi Muhammad tadi. Sembahyang tak akan sah kalau tak ada rukun sembahyang yang ke-11, selawat kepada Nabi Muhammad. Sembahyang kita laku depan Allah sebab sebut nama Nabi Muhammad. Syahadah kita laku depan Allah sebab kita sebut nama Nabi Muhammad. Sembahyang jenazah, takbir yang kedua mesti baca selawat kepada Nabi Muhammad. Nak hantar jenazah jumpa Tuhan pun kena baca nama Nabi Muhammad. Tak sebut nama Nabi Muhammad, tuan-tuan takkan dapat punya besar nama Nabi Muhammad. Yang keempat, apa dia? Doa tak akan makbul kalau tak sebut nama Nabi Muhammad. Sebab tu kena sebut nama Nabi Muhammad banyak. Semua alam ni tak akan jadi apa kalau tanpa mim ha mim dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So saya mohon tuan-tuan. So Nabi apa dia? Baik kat Jibril mai. Bagi tahu aku apa Islam. Nabi abang 5. Dia kata kamu betul. Sayyidina Umar kata heran aku. Dia tanya, dia kata betul. Lepas tu dia tanya pula, bagi tahu aku iman apa? Nabi abang beriman pada Allah, beriman pada malaikat, beriman pada kitab, beriman pada Rasul, beriman pada hari kiamat, beriman pada qada dan qadar. Dia kata kamu betul. Dia tanya yang ketiga, nampak? Ahli sunnah mesti ada benar ni. Apa dia? Bagi tahu kat aku apa ihsan. Nabi kata ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu sembah Allah macam mana kamu nampak Allah. Kalau kamu tak boleh nampak Allah, kamu ingat Allah nampak kamu. Apa dia yang ni? Ini kata ulama akhlak. Sebab tu ahli sunnah wal jamaah, akhlak mesti kena cantik. Tak ada istilah dalam pegangan ahli sunnah, saya memang mulut celupak tapi hati saya baik. Tak ada. Dalam ahli sunnah tak ada istilah macam tu. Saya tuan-tuan nampak saja kesak dulu ni, tapi hati saya baik. Bohong. Sebab Nabi sebut apa dia dalam hadis. Nabi kata, hadis Imam Nawawi, hadis 40 juga. Buka.
Nabi kata, ala inna fil jasadi mudghah, idza salaha salaha jasadu kullu, wa idza fasada fasada jasadu kullu, ala wa hiya qalb. Sebab tu tim saya, geng saya, tuan-tuan tengok Ustaz Rahman Ustaz Tarmizi apa semua, saya pilih nombor 1 akhlak dulu. Ahli sunnah mesti ada akhlak. Tak ada akhlak tak mau geng. Pasal apa? Hang merosakkan orang lain. Sebab mulut hang kotor, perangai hang tak elok, hang mencaci maki orang. Ini berlaku sekarang. Sebab tu ada khawarij. Sebab tu dia khawarij. Dia tak mau ikut ahli sunnah. Dia nak ilmu saja. Akhlak tak ada. Tak boleh. Ni Jibril yang ajak, bukan orang lain. Lepas tu Jibril sambung lagi. Saya dengar Jibril tanya Nabi. 9-10 lah. Ilmu puncak ni. Betul. Tak lagi nanti dia kata, aku malah main surau, lama apa-apa, baru duk ingat azam nak main, nak main dah. Jabat sikit sudah lah, sikit lagi 1-2 minit lah, tak apa. Habis Jibril ni. Apa malaikat Jibril kata? Malaikat Jibril kata, mata sa'ah, bila kiamat? Dia tanya kat Nabi. Nabi kata, bal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Hak tanya lagi tahu daripada yang ditanya. Nabi kata, hang tahu lagi daripada aku. Nabi tanya begitu. Lepas tu malaikat Jibril tanya, bagi tahu kat aku apa tanda-tandanya, asyratuha. Apa tanda-tanda dia, syarat-syarat dia. Pertama, apabila ibu melahirkan tuan dia. Nampak? Anak yang tak ada akhlak dengan mak dia. Nampak tak akhlak tadi? Betul ya? Itu tanda dia. Sebab tu tuan-tuan, jaga taman ni bagi orang ada akhlak. Sebab kalau tidak, dia jadi salah satu tempat yang akan jadi binasa. Yang kedua, bila ada orang-orang yang tak pakai kasut dulu, tak pakai baju, rambut serabai dan sebagainya, tiba-tiba membina bangunan-bangunan tinggi. Tiba-tiba mereka jadi kaya serta merta, mereka boleh bina bangunan-bangunan tinggi. Itu tanda-tanda akhir zaman, apa yang akan berlaku. So, saya baca balik. Apa dia? Lelaki itu berdiri, belah. Nabi tengok Sayyidina Umar. Dalam hadis tu kata, Nabi biarkan beberapa ketika. Maknanya biar saat dia belah jauh dulu, dia hilang. Nabi tanya, hang mengenai tak Zabir tadi tu? Nabi tanya, ya Umar, araftah, hang kenal tak dari Zabir? Anak Sayyidina Umar kata, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul dia saja tahu. Nabi kata, hak tu Jibril. Jibril mai ajak kamu agama kamu. So sekali lagi, Nabi habaq Jibril mai ajak kamu agama kamu. Berapa agama kita? 4 tonggak utama. Pertama Islam, iman, akhlak dan ambil tahu pasal tanda-tanda kiamat. Kita orang Islam tak kaji teruk tanda-tanda kiamat. Yang kaji teruk orang-orang Yahudi. Mereka lagi kuat percaya eskatologi daripada kita. Sedangkan itu asas pengetahuan kita. Sebagai contoh, maafkan saya, maaf. Tanda-tanda akhir zaman, orang perempuan lebih ramai daripada orang lelaki. Betul tak betul? Kita fikir nak kahwin banyak, tapi bukankah sepatutnya kita fikir macam mana nak siapkan surau kita kalau orang perempuan ramai nak semayang? Takkan orang lelaki yang gagah, tentera kita tentera, semayang dalam aircon. Orang perempuan semayang luar, berpanah. Siapa? Lemah siapa? Tidak. Betul tak betul? Kena fikir benda tu. Itu hadis akhir zaman dan contoh lagi dah. Betul tak? Salah satu dia. Boleh tak? Itu contoh. Jadi saya kata balik, apa orang khawarij yang keluar daripada yang agak ahli sunnah, dia tak mau ada yang 4 ni. Kita ada 4 ni. Yang pertama apa? Islam ada fiqh. Fiqh kita 4 imam mazhab. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Ini semua yang kita percaya. Pegangan kita Imam Syafi'i. Faham? Yang kedua, iman kita siapa? Iman kita adalah dengan elok Asy'ariyah dengan Maturidiyah. Di negara kita Asy'ariyah, di tempat lain Maturidiyah. Abu Mansur Al-Maturidi dengan Abu Hasan Asy'ari. Yang ada dekat tempat kita pegang dengan Asy'ariyah. Sifat 20. Ini kena mengaji balik. Sifat 20. Semua tu Asy'ariyah. Boleh faham? Yang ketiga, ini dengar elok-elok.
akhlak kita siapa? Nombor satu, akhlak kita Imam Al-Ghazali rahimahullah. Sebab tu baca kitab Ihya Ulumuddin. Tak mampu baca yang tu, baca kitab Sayrus Salikin. Tak mampu baca yang tu, baca Hidayatus Salikin. Tak mampu juga, ambil balik Ihya Ulumuddin yang diringkaskan jadi Bidayatul Hidayah. Yang tu baca Imam Ghazali. Yang kedua, Imam Junaid Al-Baghdadi. Tengok saya, Imam Junaid Al-Baghdadi sembilan suku. Ni lias lah, las. Pada berhenti tak mau lah. Jangan dia buat muka kesian lah, tak mau lah. Tak mau tengok lah. Okay. Imam Junaid Al-Baghdadi sebelum menjadi seorang ulama, dia adalah ahli gusti. Okay. Tuan-tuan janganlah samakan macam kita di sini. Kita di Malaysia ahli gusti ni benda pelik, betul tak? Benda pelik. Di negara Arab, di negara-negara lain ataupun di kawasan lain, walaupun bukan Arab, dia gusti ni benda biasa lah, pekerjaan. Imam Junaid Al-Baghdadi ni ahli gusti. Dan dia adalah seorang yang undisputed, tak pernah ditewaskan. Gagahnya. Suatu hari dia nak masuk dalam gelanggang dia nak lawan gusti. Ada satu orang tua main masuk nak lawan gusti dengan dia. Orang tua ni sebelum masuk gelanggang tu, tua pakai tongkat, masuk pakai tongkat. Orang tua masuk pakai tongkat nak lawan dengan undisputed. Gila. Dia main masuk orang tua tu, tapi sebelum dia masuk, dia kata dekat aku pasti akan kalahkan Junaid. Dia kata macam tu. Aku pasti akan kalahkan Junaid. Imam Junaid Al-Baghdadi masuk-masuk tengok orang tua. Dia kata, pakcik jangan lawan ji. Orang tua tu panggil dia. Orang tua tu bisik dekat dia. Orang tua tu kata apa? Aku anak cucu Rasulullah. Keluarga aku sekarang sedang lapar. Aku tak ada duit. Aku main ni, kalau menang dengan hang, duit ni aku nak bawa balik bagi makan kat keluarga aku. Imam Junaid Al-Baghdadi dengar keluarga Rasulullah. Dia angkat tangan. Saya mengaku kalah. Terus dia keluar. Bermula daripada situ, Allah angkat martabat dia jadi Imam Junaid Al-Baghdadi, menjadi rujukan kepada kita untuk belajar orang yang ada akhlak. Pasal apa? Berakhlak dengan keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asbab Nabi Muhammad. Imam Junaid Al-Baghdadi. Dan yang ketiga, Imam Sayyidina Uwais Al-Qarni. Ini kita punya rujukan akhlak kita. Lepas tu tuan-tuan, bacalah nama-nama orang ni, kisah mereka, manaqib ni biografi. Baca. Supaya anak-anak kita contohi mereka jadi orang yang ada akhlak. Itu antara cara macam mana nak mengatasinya. Semoga Allah memberkati semua. Ampun maaf daripada saya, yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Pegang dengan tiga tadi. Yang keempat, tanda-tanda akhir zaman. Ada kitab yang dikarang oleh Syekh Fahmi Zamzam dan ulama-ulama ni boleh baca. Maka pegang dengan apa dia? Fiqh mazhab Imam Syafi'i, belajar elok-elok. Yang kedua, pegang dengan Asy'ariyah Maturidiyah. Dan yang ketiga, pegang dengan tiga orang imam sebagai tonggak asas akhlak kita. Kemudian yang lain-lain pun tak ada masalah, bacalah yang lain-lain. Tapi asas dia tiga ni, Imam Al-Ghazali, Imam Junaid Al-Baghdadi, dan Sayyidina Imam Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in. Dan mohon maaf daripada saya salah silap. Sebelum kita tutup, kita baca dengan selawat yang macam tadi sekali lagi ramai-ramai. Lepas tu kita tutup lah. Saya serah pada Tuan Pengurusi Majlis balik. Okey? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bahasa isyarat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Kuat sikit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan perasan tak itu malam ni tuan-tuan baca selawat dekat 20 kali? Tuan-tuan tak perasan? Nabi kata, man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyar. Siapa selawat kat aku sekali, Allah selawat kat dia 10 kali. Tapi malam ni tuan-tuan selawat 20 kali tau. Allah Ta'ala selawat kat tuan-tuan 200 kali. Kata Imam Ash-Shibli, kalau Allah selawat sekali pun hang bahagia dunia akhirat. Jangan kata kerana saya tuan-tuan rasa seronok malam ni. Tuan-tuan seronok hanya sebab kerana tuan-tuan diberkati dengan selawat Nabi ni. Allah selawat kat tuan-tuan 200 kali. Dari situ tuan-tuan seronok. Panggillah ustaz mana pun. Kalau dia ramai baca selawat, tuan-tuan akan seronok macam mana tuan-tuan seronok sekarang. Dan kita akan perlukan Nabi sampai akhirnya. Alright. Semoga Allah berkati tuan-tuan dengan sebab selawat yang kita baca. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lissairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat at-taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.